warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin, wa qudwatan lil mu'minin wa quwwatan lil muslimin wa rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, janganlah kau sulitkan kami, cukupkanlah kami dengan kebaikan. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah kebenaran pada kami, ahli keluarga kami dan kaum kerabat kami. Sungguhnya Engkau lah sebaik-baik pembuka. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, terangilah hati kami seperti mana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu, selama-lamanya dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pemberi rahmat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala, selesai kita mendirikan solat fardhu maghrib sebentar tadi. Alhamdulillah, masih diberi nikmat kesihatan dan juga kemampuan untuk kita sekali lagi sampai ke rumah Allah ini, melaksanakan perintahnya dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah melapangkan masa kita semua waktu ini, masa saya dan juga masa muslimin muslimat yang hadir. Boleh jadi kita ada urusan pada waktu ini, ada urusan keluarga, urusan kerja, urusan peribadi. Walau bagaimanapun, oleh kerana Allah memilih kita, maka Allah melapangkan masa kita waktu ini, dan dapatlah kita duduk sebentar dalam majlis ilmu dan mengisi kesempatan masa yang ada ini sementara kita solat fardhu isya. InsyaAllah sama-sama kita kembali menyambung kuliah bulanan kita, membicarakan tentang tafsirul Quranil Karim, tafsir Al-Quran. Dua nikmat yang Nabi kata yaghfalu fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang ramai manusia terlepas pandang, dua nikmat yang ramai manusia hanyut, iaitulah nikmat kesihatan dan masa lapang. Nikmat kesihatan dan masa lapang. Tu hadis Nabi kata as-sihah wal faragh. As-sihah wal faragh, nikmat sihat dan masa lapang. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata igtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. 5 perkara, antara dua daripadanya Nabi kata sihataka qabla saqamik. Sihat sebelum sakit. Ingat masa sihat kamu sebelum masa sakit kamu. Dan yang satu lagi Nabi kata, 5 lah semua tapi saya sebut 2 saja. Yang satu lagi Nabi kata faraghaka qabla syughlik. Nikmat masa lapang kamu sebelum masa sibuk. Sihat ni bila Allah bagi kita boleh berjalan, boleh makan, kan, boleh hadir ke majlis ilmu, boleh hadir ke solat jemaah, itulah nikmat sihat. Dan kita kena sungguh-sungguh memanfaatkan nikmat ni. Bila sampai masa Allah takdir kita sakit, na'udzubillah, kita uzur,
kita dah tak larat nak main masjid, tak larat nak main kuliah, waktu tu tak apa. Sebab semua yang kita buat masa kita sihat dulu, Allah kira pahala. Dan bila kita sakit tu pun Allah kira pahala juga. Tapi kalau masa sihat kita tak pernah sampai, masa sakit nanti dia tak jadi pahala. Begitu juga masa lapang. Allah bagi kita masa lapang, kita buat benda-benda yang bermanfaat. Hadir ke masjid, hadir majlis ilmu, bekerja dan sebagainya. Sebelum sampai masa kita sibuk nanti kita tak sempat nak buat apa. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nikmat dua ni Nabi kata ramai orang terlupa, terlepas pandang, hanyut dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesihatan dan Allah kurniakan pada kita nikmat masa yang lapang untuk kita menggunakan nikmat-nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada bulan lepas kita memasuki perbincangan awal surah At-Tin, dan kita dah selesai membincangkan 3 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kita dah selesai bincang 3 ayat. Yang ketiga-tiga ayat ini menceritakan 3 peristiwa. Bila Allah sebut demi buah tin dan buah zaitun, maka ini merujuk kepada negeri Syam. Negeri Syam hari ini, negeri Syam ni termasuklah Palestin, Jordan, Lebanon, satu lagi Syria. Inilah negara Syam dulu, negeri Syam dulu, kan, Biladus Syam. Dan Allah mulakan ayat ini dengan memuliakan tanah Syam, kerana tanah Syam inilah kiblat pertama umat Islam. Tanah Syam inilah lahirnya ramai para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, kan? Dan keturunan Nabi kita pun berasal daripada negeri Syam. Kemudian ni kita dah selesai dah, saya nak ulang sikit saja. Kemudian ayat yang kedua, wa turi sinin, ni Allah nak mencerita tentang kemuliaan negeri Mesir. Negeri Mesir ni nak menceritakan tentang risalah Nabi Musa alaihissalam. Di situlah Nabi Musa mendapat wahyu, iaitulah di Bukit Tur Sina. Di situlah Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situlah tempat Nabi Musa beribadah. Setiap kali Nabi Musa dia nak, kita panggil tahannus. Tahannus maksudnya bersendirian. Sebagaimana Nabi bersendirian dengan Allah di Gua Hira, Nabi Musa dia bersendirian dengan Allah di Bukit Tur Sina. Tu Saina namanya. Bukit Tur Sina ni dia sempadan antara Mesir dengan Palestin. Sempadan. Dan yang ketiganya ayat ni nak menceritakan tentang wa hadzal baladil amin, nak menceritakan tentang kemuliaan Mekah yang menjadi tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, menjalankan dakwah selama 13 tahun di Mekah. Dan di Mekah juga Nabi bersahabat dengan para sahabat yang dikenali sebagai golongan muhajirin. Jadi ini 3 cerita yang sangat besar dalam sirah umat Islam. Cerita negeri Syam, Mekah dan Mesir ni 3 tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah meletakkan cerita mereka di pangkal ayat dan menjadikan tempat-tempat ini sebagai satu tempat yang disumpah kemuliaannya di sisi Allah taala. Kan Allah bersumpah, kan, wat-tin waz-zaitun, wow kat situ tu
Bahasa Arab dia panggil wawul qasam, waw sumpah. Bukan waw makna dan tu, waw makna sumpah, demi. Kan, demi. Wallahu a'lam. Kita dah selesai yang tu. InsyaAllah kita nak masuk ayat yang keempat pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadi akan manusia itu pada seelok-elok kejadian makhluk. Allah cipta kita ni pada seelok-elok kejadian makhluk. Segala makhluk yang Allah buat ni, kan, makhluk yang bernyawa, makhluk yang tidak bernyawa, makhluk yang hidup, makhluk yang tak hidup, manusia, binatang, jin, malaikat, pokok kayu, tumbuh-tumbuhan, segala benda. Maka yang terbaik sekali ciptaan Allah Ta'ala namanya manusia ataupun insan. Allah tak guna perkataan manusia. Allah tak kata laqad khalaqnan nas. An-nas tu manusia. Tapi Allah guna perkataan insan. Kenapa? Insan ni dia ada kaitan dengan sifat pelupa. Insan dia ada kaitan dengan sifat pelupa. Manusia ni dicipta dengan sebaik-baik ciptaan, tetapi oleh kerana dia insan, oleh kerana dia manusia yang makhluk yang lupa, maka kadang-kadang dia terlupa tentang hakikat kehambaan dia. Dia terlupa, dia terbuat dosa, dia terbuat maksiat sebab sifat. Dalam Quran ada surah nama Al-Insan. Hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kita duk baca pagi Jumaat tu kan. Depan ni ada kan? Ada kan? Allah sebut satu surah, nama dia surah Al-Insan. Ni cerita tentang manusia. Yang mana manusia ni, kita semua ni kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita buat salah, kadang-kadang kita buat dosa. Sebab itu ayat surah ni tidak mencerita hakikat manusia ni yang terlupa, tapi Allah sentiasa memberi peluang kepada kita untuk kita bertaubat. Sebab itu ada ayat selepas ni kita akan bincang ilal ladzina amanu wa amilus solat, ada cerita. Tapi di permulaan ni Allah nak sebut bahawa manusia ni makhluk yang paling cantik, yang paling elok, yang paling sempurna ciptaannya. Manusia ni ataupun makhluk ni tak sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Tetapi antara makhluk yang ada ni, manusia lah yang paling sempurna. Manusia lah yang paling sempurna. Sempurna dari segi apa? Sempurna pada berdirinya. Berdiri kita tak sama dengan berdiri binatang, tak sama dengan berdirinya tumbuh-tumbuhan, tak samanya berdiri dengan jin. Kan? Kita mengaji, kalau kita mengaji kita alam ghaib kan. Jin ni ada yang jenis dia berdiri kepala bawah kaki atas. Jin ni ada yang jenis dia berjalan mengesot. Jin ni ada jenis dia berjalan melompat. Tapi manusia ni ghalibnya semua seperti yang kita tengok je lah, kan? Berjalan sempurna, kaki di bawah, kepala di atas, berjalan tegak, kan? Yang sakit-sakit tu tak apalah, nak buat macam mana kan? Allah bagi kita sakit, kan? Disebabkan kita sakit, sama ada sakit uzur, sakit tua, kan? Sakit kemalangan dan sebagainya. Yang tu Allah uji kita. Tetapi secara semula jadinya Allah buat manusia ni makhluk yang paling sempurna. Tu kalau kita baca bab jin, tengok binatang pula, kan? Macam-macam jenis cara dia berjalan. Cuba kalau kita ni berjalan mengesok, cuba kalau kita berjalan menerak, cuba kalau kita berjalan ni melompat, macam mana rasa? Kan? Semayang melompat kan? Kan?
Semayang kena mengesok, susah hidup kita. Kan, susah. Tapi sebab kita ni sempurna, Allah buat kita ni sedap mata memandang, kata. Sedap mata memandang. Berdiri tu nampak elok, nampak sempurna. Bukan saja berdiri, juga makan. Makan dengan tangan. Kata pengarang kitab ni, makan dengan tangan. Sebab apa dia kata makan dengan tangan? Ada makhluk lain yang tak ada tangan pun, tapi nak kena makan juga. Ular tak ada tangan, ikan tak ada tangan, tapi nak kena makan sebab nak hidup. Nak kena makan juga. Macam mana dia makan tu? Ular tu dia telan ayam, tak payah nak sembelih, tak payah nak cabut bulu, tak payah nak potong sini, dia telan semua. Dengan tik, dengan bulu, dengan kepala semua dia telan. Kalau dia ada tangan, rasa dia sembelih ayam. Boleh jadi dia sembelih kalau ada tangan kan, dia boleh pegang pisau elok. Tapi dah itu saja keterbatasan Allah cipta dia, maka dengan cara itulah dia meneruskan hidup dia. Kan? Makan. Ada binatang hak makan dengan kaki. Pernah tengok? Burung dia makan. Kan? Hak jenis burung-burung cengkam tu kan, dia tangkap ikan, sobat kat mulut dia dengan kaki. Kan? Kita manusia tidak begitu. Sempurna, elok. Elok Allah bagi kita makan dengan tangan. Tangan pula tangan kanan. Duduk elok, bersila. Tapi ada juga hak tidak mensyukuri nikmat tu. Nak makan berjalan, nak makan dengan kaki, ada kan? Tengok dekat TikTok. Tengok kat TikTok kan. Macam-macam orang buat challenge. Kan? Challenge makan dengan kaki. Challenge makan dengan dengan apa ni, siku. Macam-macam orang buat. Tak apalah. Kalau dia nak buat challenge tu, buatlah. Tapi nak katanya manusia Allah buat bukan macam tu. Manusia ni Allah buat sempurna elok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makna ahsani taqwim. Allah sebut dengan ahsan. Allah tak kata Hasan. Sebab tu ada orang nama Hasan, tapi jarang orang nama Ahsan. Kalau nama Ahsan ni mungkin kita kata dia ni Cina kan. Orang nama Hasan tu biasa. Hasan ni makna baik. Tapi bila orang tu nama Ahsan, maknanya terbaik. Kan? Hasan ni good. Orang putih kata good. Ahsan, the best. Dan Allah bukan kata manusia ni sekadar baik, tetapi terbaik. Bukan sekadar better, tetapi the best. Kan? Tak ada dah makhluk lain yang lebih baik daripada manusia. Dan kerana itu, manusia inilah makhluk yang ditaklifkan dengan syarak. Bila manusia ni ditaklifkan dengan syarak, maka manusia ni dia ada cerita dosa pahala, dia ada cerita syurga neraka. Makhluk lain tak ada. Malaikat tak ada syurga neraka. Binatang tak ada. Pokok kayu tak ada. Jin dengan manusia ni ada. Sebab jin ni kehidupan dia macam kita juga. Dia ada Islam, dia ada kafir, dia ada akal, dia ada nafsu, dia ada dosa pahala, dia kena semayang, dia kena bayar zakat, dia kena puasa, macam kita juga. Cuma alam dia lain, alam kita lain, tu saja. Kalau alam dia dengan kita sekali, payah pula. Kan? Alam dia lain, alam kita lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baru cerita bab makan. Dan berkata-kata dan faham. Kita boleh bercakap pula dengan bahasa yang sempurna. Boleh ditulis, ada perkataan, ada tulisan dia. Menatang cakap macam mana? Dia boleh tulis. Betul lah dia faham sama dia. Tapi dia adakah sistem bahasa ni? Dia adakah perkataan tu? Dia adakah tulisan tu? Tak ada. Tidak ada perkataan tu. Tapi manusia ni dia ada. Allah bagi akal dekat dia. Bukan hanya dia boleh berkata-kata, tapi dia faham. Dia faham. Faham tu satu anugerah lain pula. Kerana ada orang yang Allah tarik. Mungkin Allah tarik nikmat faham tu.
disebabkan dia ada penyakit. Kita kata OKU contoh kan, orang OKU, orang yang cacat otak, orang yang cacat telinga, cacat pendengaran, cacat penglihatan dan sebagainya. Mungkin dia tak boleh nak faham elok. Allah tarik satu nikmat. Tapi bila Allah tarik satu nikmat, Allah bagi pula nikmat-nikmat yang lain. Itu keadilan Allah Ta'ala. Namun semula jadi Allah buat manusia ni sempurna. Dia bukan hanya boleh berkata-kata, tapi dia faham pula. Dia faham. Kita baca sirah para Nabi, macam mana Nabi Sulaiman dia bercakap dengan binatang, kan? Dan mukjizat Nabi SAW pun ada. Hadis-hadis yang cerita Nabi bercakap dengan binatang ada. Nabi bercakap dengan unta, Nabi bercakap dengan bewak, ada. Tetapi mukjizat Nabi ni bukan macam mukjizat Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Muhammad SAW pun ada hadis-hadis bercerita tentang dia bercakap dengan haiwan, tapi mukjizat Nabi Muhammad bukan major dia kat situ. Berbeza dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni memang dia bercakap dengan binatang, kan? Dia bercakap dengan binatang dengan bahasa dia, dan binatang itu bercakap dengan bahasa Nabi. Binatang tu cakap dengan bahasa Nabi. Itu mukjizat yang Allah bagi. Tetapi selain daripada mukjizat kenabian ni, binatang ni dia kembali kepada sifat asal dia, makhluk yang tak ada akal, makhluk yang tidak boleh berkata-kata, kan? Dia tidak boleh berkata-kata. Walaupun kita tengoklah ada cerita orang bela binatang, kan? Dia bela rimau ke buaya ke, dia bela kucing daripada kecil, daripada baby sampai binatang tu besar. Binatang tu faham perkataan dia pula. Faham, kan? Faham bahasa dia. Kita tengok, kan, dia suruh tidur, makan, berak semua. Tapi dia faham bahasa tuan dia tu, kan? Bahasa kita dia tak faham. Maknanya dia tak ada sistem juga. Dia tak ada formula sebenarnya, kan? Dia hanya faham apa yang tuan dia ajar saja. Tapi kita ni manusia ni, kita bercakaplah dengan siapa pun, kena dengan bahasa dia, dia faham. Walaupun kali pertama kita jumpa dia, walaupun dia tak kenal kita. Sebab apa? Sebab ahsani taqwim tu Allah bagi. Allah bagi. Cuma disebabkan kita ni duduk di berbeza tempat, berbezalah kadang-kadang tu bahasa. Kena guna bahasa dia baru dia faham. Bahasa ni bab lain pula. Faham dan berakal. Manusia ada akal, jin ada akal, malaikat ada akal. Ni tiga makhluk ni dia ada akal. Tapi malaikat ni kurang dia pula pada nafsu. Dia tak ada nafsu. Malaikat ni dia tak berasa nak makan, dia tak berasa nak menikah, dia tak berasa nak tidur, dia tak berasa nak seronok. Dia tak ada rasa tu, kan? Susah juga, kan? Tak berasa nak makan, kita duk kira nak makan, kan? Tak berasa nak tidur, kita kira nak tidur, kan? Malaikat dia Allah tak bagi nikmat tu. Jin nampak macam sama dengan kita, ada nafsu, ada akal, nampak macam sama, kan? Tapi jin taklif dia tak sama macam kita. Taklif syarak dia tak sama macam kita. Kenapa? Kerana syariat kita syariat yang zahir, syariat kita syariat yang fizikal, kan? Syariat dia tidak zahir, kita tak nampak. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Maka syariat dia tak zahir, kan? Syariat dia tak zahir. Akal ni muslimin-muslimat dalam solat, dengan sebab kita ada akal ni lah kita boleh beza dosa pahala, kita boleh beza halal haram, dan kita boleh beza perkara yang baik, perkara yang jahat. Atas sebab akal yang Allah bagi kat kita ni lah, kita wajib melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dan kita wajib meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Sebab ada akal tadi tu. Ada akal. Dan orang yang berakal ini juga, dia sabit dengan kewajipan-kewajipan syarak.
orang gila, budak kecil, dia tak wajib semayang, puasa dan sebagainya. Maka dengan akal ini yang Allah kata ahsani taqwim tadi, dia wajib melaksanakan perintah agama. Sekiranya dia meninggalkannya, maka dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas ada akal ni pula, Allah bagi nikmat yang lain pula, iaitulah nikmat ilmu. Ilmu, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kan kata ulama. Ilmu ni kena cari, dia bukan datang berolek kat kita. Tak ada orang yang duduk termenung, duduk terkangkang, duduk menganga bawah kipas, tiba-tiba dapat ilmu. Melainkan sesatlah ilmu tu, kan? Melainkan dia dapat ilmu yang sesatlah, kan? Macam dia kata, tengah-tengah saya duduk termenung tu, tiba-tiba saya dapat satu wahyu. Dia sebut wahyu tu pun sesat tu, kan? Cerita wahyu ni tak ada dah. Ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu ni dia kena cari. Kita kena berjalan, kita kena mencari, kita kena membayar. Membayar apa? Membayar duit, membayar masa, membayar tenaga, membayar kudrat kita, membayar segala apa yang perlu untuk kita sampai kepada ilmu tadi, kan? Ni pengarang kitab kita ni, Syekh Muhammad Syed Omar, dia orang Kedah, dia orang Jitra, kan? Dia berjalan pi ke Pulau Pinang nak belajar, nak mengaji agama. Kemudian habis Pulau Pinang dia berjalan, bukan naik kereta api, masa tu tak ada kereta api. Tak ada kereta api, dia berjalan pula pi ke Perak. Kemudian dia ikut pula ayah dia pi ke Mekah, belajar ke Mekah, mengaji tiang ke tiang kat Mekah, kat Masjidil Haram tu, kan ada banyak tiang-tiang, kan? Lepas masjid, lepas sembahyang fardu, orang akan berhimpun dekat tiang-tiang. Dekat tiang-tiang tu ada segala syekh. Kalau yang Arab banyaklah, ada syekh Turki, ada syekh India, ada syekh Pakistan, ada syekh Indonesia. Syekh Melayu tak ada je lah setakat ni, kan? Yang Indonesia tu kira sekali tu boleh pergi belajar tiang ke tiang. Berbelah tahun lamanya belajar, balik, kan, baru boleh dapat ilmu tu. Semua amalan para ulama dulu, mereka akan keluar daripada rumah mencari ilmu. Dia bukan keluar depan rumah macam kita. Kita rumah depan masjid dah, habis sangat naik motor je, naik kereta sikit sampai. Tapi ulama dulu tidak, kan? Ulama dulu tidak. Imam Ghazali sebagai contoh, dia ni orang Iran, orang dekat Khurasan ni. Dia nak belajar agama ni, dia berjalan pi ke Iraq, jumpa dengan guru kat sana. Habis ke Iraq tu pi pula ke Syam, belajar dekat Syam. Habis ke Syam pi Mekah, pi Madinah, kemudian balik pula ke kampung halaman dia belajar. Ini cerita dia. Kita hari ni muslimin-muslimat dirahmati Allah, kita tak payah susah-susah nak pi belajar sampai 2 marhalah kadang. Kita hari ni, kan, kalau buka di Facebook, buka di Instagram ke, buka di YouTube tu, segala mak nenek ilmu pengetahuan ada. Ada jadual pengajian, ada kitab-kitab. Kita boleh pilih dan kita boleh susun jadual kita. Nak pi mana? Pi saja. Kan? Kita rasa kita nak belajar bab apa? Saya rasa nak belajar bab tafsir. Ada orang ni nak belajar bab fiqh, ada orang ni nak belajar bab hadis, nak belajar bab tasawuf. Bersepah-sepah jadual pengajian kita yang berdekatan. Tinggal lagi kita nak pi atau tidak saja. Kita belajar, kan? Muslimin muslimat dalam tuan Islam, bila kita sebut ilmu ni, kita sekarang ni dah berada di hujung-hujung dunia, muslimin muslimat. Kita dah berada di hujung-hujung dunia, kan?
Ulama-ulama moden hari ni, mereka buat kajian dengan apa yang berlaku di Palestin, dengan masa kita ni. Tahun depan 2024, kalau kita panjang umur lah, 2024, 100 tahun selepas kejatuhan Islam di Turki dulu, 1924. Nabi kata apa? Setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Tahun depan ni kita nak tunggu ni, siapa dia mujaddid dia? Wallahu alam, tak tahu. Dan waktu ini pula berlaku peperangan, pembantaian Yahudi Zionis laknatullah alaihim ajma'in. Dia bunuh orang-orang Palestin. Orang Palestin pun lawan, bunuh juga, sama-sama bunuh, kan? Jadi kita tak diuji dengan benda tu, tapi kita diuji dengan benda lain pula, kan? Masjid dekat rumah pun tak pergi semayang berjemaah, semayang jemaah pun tak jaga, kan? Sedangkan puak-puak Al-Qassam tu, syarat dia nak join, dia kena semayang jemaah 5 waktu, tak tinggal, kan? Kita bukan kena join Al-Qassam pun, kita kena semayang berjemaah dekat rumah kita aja. Surah masjid berdekatan. Isi masa kita dengan ilmu pengetahuan. Isi masa kita dengan ilmu pengetahuan. Biar kalau kita mati sekalipun, kita mati dalam keadaan belajar, kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, kan? Muslimin sekalian, kita tak perlu pergi sana pun, tapi pastikan doa kita pergi sampai kat sana. Pastikan sedekah kita sampai kat sana. Pastikan doa kita, munajat kita sampai kat sana. Kalau tidak, Nabi kata apa? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa-siapa yang tidak rasa kesakitan yang menimpa umat Islam, sesungguhnya dia bukan umatku. Sahabat-sahabat seakidah dengan kita sakit, cedera, mati, kita tak rasa apa. Maknanya kita ni tak beriman, kita ni tak termasuk dalam umat Nabi SAW. Muslimin SAW, itu pentingnya ilmu. Kita kena belajar supaya kita tahu beza antara salah dan hak tu. Hari ni apabila orang tidak melihat kepentingan ilmu ni, orang tak tahu adab-adab menuntut ilmu, orang tak tahu perlu ada kesusahan dan kepayahan dalam mencari ilmu, lalu kita akan melihat ramai masyarakat kita hari ni senang-senang dalam ibadahnya, senang-senang dalam memahami agama, senang-senang dalam beramal, senang sangat. Sebab apa? Sebab dia tak belajar, kan? Dia tak belajar. Contoh paling mudah, dia kata tak reti baca Quran pun tak apa, bukan wajib pun. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Dia faham macam tu. Tu ada orang kata. Saya sebut ni contoh-contoh yang saya pernah tengok. Kalau kita fikir logik macam betul dia kata, memang tak wajib pun baca Quran. Jadi dia kata buat apa nak belajar? Buat apa nak boleh baca? Kan? Masuk insya-Allah. Kita bagi lalu azan insya-Allah. Wallahu a'lam.
Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya sambung sikit lagi. Jadi kita sebut tadi ilmu. Ilmu ni lah yang membezakan orang Islam yang benar-benar mencintai agama dengan orang Islam yang sebaliknya. Bila kita bersyukur dengan nikmat iman dan Islam ni, maka kita kena buktikan syukur kita ni dengan belajar agama. Setelah kita belajar itu, baru pula lahir lagi satu nikmat yang lain, iaitulah adab kepandaian. Adab kepandaian. Adab kepandaian ni maknanya, ni bahasa lama dia macam tu lah kan. Makna kata menterjemahkan ilmu kita ni dengan akhlak, dengan sifat-sifat yang mahmudah. Bukanlah orang itu dikatakan baik sekiranya dia dapat ilmu, tetapi ilmu tu tidak mendidik dia untuk jadi orang yang baik. Kita nak cari orang yang berilmu tu mungkin ramai, tapi kita nak cari orang berilmu yang beradab, yang berakhlak mulia, yang cakap elok, yang baik kata-katanya, yang hormat orang, susah. Inilah dia punya proses dia. Bila orang itu beradab, insya-Allah berilmu lah dia. Tapi kalau orang tu berilmu, belum tentu dia beradab. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ta'addab qabla an tata'allam, ta'allam qabla an tatakallam. Kata Imam Malik, belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu, dan belajarlah ilmu sebelum kamu bercakap-cakap, sebelum kamu berkata-kata. Makna sebelum kita nak cakap tu, kita kena selesai dua benda tu. Sebelum kita nak cakap ni, kita kena selesai dua benda tu. Yang pertama, kena selesai ilmu dulu. Yang kedua, kena selesai adab. Berilmu dengan beradab, baru boleh bercakap. Sebelum bercakap, kena selesai dua dulu. Kan, berilmu dan beradab. Itu kata Imam Malik. Muslim-muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi ini makna yang Syekh kita bagi. Banyaklah contoh-contoh yang dia bagi, bukti yang mengatakan bagaimana manusia ni ciptaan yang ahsani taqwim. Manusia ni makhluk yang paling sempurna. Sikit lagi saya baca. Dan tertawa dan menangisnya, tertawa dan menangisnya sekalian yang dalam bumi dijadikan kerana manusia gunanya. Apa yang Allah cipta dalam bumi ni semuanya disebabkan manusia. Allah cipta binatang sebab nak jadi makanan manusia, nak jadi kenderaan tunggangan manusia, nak menjadi manfaat kepada manusia. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala tashkurun. Allah sebut surah Yasin tu kan. Binatang makhluk yang Allah buat ni untuk manfaat kita. Kan? Kita makan hari-hari binatang. Kan? Kita makan ikan, sotong, udang, ketam, ayam, kambing, lembu, tu binatang apa? Kan? Kemudian kita makan sayur-sayuran, tu tumbuh-tumbuhan pula. Itu manfaat untuk kita. Kan, Allah buat tanah, api, angin, bukit, apa semua ni semua untuk kita. Maknanya terciptanya makhluk ni semuanya rahmat daripada penciptaan manusia tadi. Bumi tempat yang ada manusia, tiada makhluk terlebih elok daripada manusia. Allah cipta bumi ni untuk kita. Kan? Allah cipta bumi ni untuk kita. Boleh jadi ada lagi planet-planet lain yang Allah buat. Kita tak boleh tolak kerana itu dalam kuasa Allah Ta'ala. Kan? Kita belajar sains dulu kan, ialah ada segala macam planet tu kan. Kalau benar sekalipun planet tu wujud, maka tak pelik pun. Maka tak pelik. Kan? Tak pelik, dan Allah boleh cipta lebih dahsyat daripada itu. Cuma yang pasti di dunia ni
makhluk yang nama manusia saja yang dapat syariat ni. Kalau ada lagi makhluk-makhluk di planet-planet lain, mereka itu boleh jadi hidup, tapi mereka tak dibebani dengan syarat. Mereka tidak dibebani dengan perintah-perintah agama. Tidak seperti manusia. Jadi inilah, bumi ini Allah cipta untuk makhluk yang terbaik, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi muslimin-muslimat dirahmati Allah taala sekalian, saya nak berhenti dekat ayat ni. Saya nak berhenti dekat sini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua pohon kayu yang mulia-mulia, iaitu at-tin dan zaitun, kerana banyak faedahnya dan gunanya. Allah sumpah 3 ayat yang pertama ni nak menceritakan betapa banyaknya faedah dan manfaat dia kepada manusia. Dan bersumpah dengan 2 tempat yang mulia-mulia, iaitu Bukit Jabal Tur, tempat Nabi Musa munajat, dan Mekah, tempat makam Ibrahim, dan Baitullah, dan tempat Nabi jadi Rasul. Allah bersumpah sebelum ni dengan buah tin, buah zaitun. Allah bersumpah pula dengan tempat, kerana itulah tempat dan juga makanan yang berfaedah dan memberi manfaat kepada manusia kita semua ni. Muslimin muslimat dirahmati Allah taala sekalian, inilah secara ringkas tafsiran ayat yang keempat dari surah At-Tin. InsyaAllah akan datang saya akan tambah sikit lagi mengenai tafsiran ayat yang keempat ni. Dan selepas itu kita akan masuk pula ayat yang kelima, summa radadna wa asfala safilin. Ini ayat yang berlawanan pula dengan cerita sebelum ni. Kalau sekarang ni ayat nak cerita tentang kemuliaan, kehebatan manusia, ayat selepas ni nak menceritakan betapa lemah dan hina pula manusia disebabkan perkara-perkara yang terjadi, yang kita akan sebut lepas ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar tu dulu untuk malam ni. Ada soalan yang nak ditanya, jadi kita buka pada soalan tu lah. Silakan Pak Sad. Saya tak dengar. Okey. Baik, kenapa Allah tidak meletakkan baca Quran itu wajib? Sebenarnya Quran ni ada di dalam rukun iman. Al-iman bi kutubillah tu ada. Beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala. Cuma bila kita baca huraian arkanul iman ni, kita membaca huraian rukun-rukun iman ni, macam mana kita nak beriman dengan kitab-kitab Al-Quran contohnya, kalau kita tak faham Quran? Macam mana kita nak beriman dengan Al-Quran kalau kita tak erti baca dan kita tak mempelajari Al-Quran? Macam mana kita nak beriman? Sebenarnya itulah kewajipan dah sebenarnya. Cuma orang tak faham, sebab dia nampak rukun Islam tu saja yang kena buat. Kena semayang, puasa, zakat. Quran kat mana? Quran ni dia tinggi lagi, dia ada dalam rukun iman. Kalau kita tengok pula dalam syariat kan, macam mana kita nak sah, macam mana nak sah semayang kalau kita tak baca Fatihah dalam semayang? La salata liman la yaqra fiha al-Fatihah. Macam mana nak tidak sah semayang kalau kita tak baca Fatihah? Fatihah tu daripada Quran. Kalau kita tak reti baca Quran, mana kita tak reti baca Fatihah, tak sahlah semayang kita. Dan kalau kita tak belajar membaca Al-Quran, kita tak memahami Al-Quran, tak sempurnalah rukun iman kita. Kalau rukun Islam tadi gugur, itu tidak merosakkan agama kita.
tak merosakkan agama kita, bukan semua. Contohnya semayang. Kalau orang gila wajib semayang? Tak wajib semayang. Mana ada kelonggaran kat situ. Apa lagi? Puasa. Kalau sakit, boleh tak buka puasa? Boleh buka puasa. Ada kelonggaran. Zakat. Kalau orang susah, orang fakir miskin, tak wajib. Tak, maksudnya ada kelonggaran. Mekah lagi lah. Kan? Tetapi rukun iman tak ada. Rukun iman tak boleh macam rukun Islam. Rukun Islam 5 tolak 1 4. 5 tolak 2 3. Rukun iman ni berapa tolak 1, berapa tolak berapa pun kosong nilainya. 6 tolak 1 pun kosong, 6 tolak 2 pun kosong, 6 tolak 3 pun kosong. Tak boleh. Yang pertama beriman pada Allah. Macam mana kita nak beriman pada Allah kalau kita tak belajar tauhid? Kita belajar tauhid. Jadi kalau anda kata tak payah belajarlah rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tak payah belajarlah. Bukan wajib pun. Mana ada dalam rukun Islam, mana ada dalam rukun iman. Habis nak kenal Tuhan macam mana? Kena belajar tauhid. Kan? Dan itulah dan sebagai Haji sebut tadi, kita mempelajari Al-Quran ini banyak fadilat dia. Paling besar satu saya nak sebut, banyak ni, tapi satu saya nak sebut. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran datang hari kiamat bagi syafaat dekat orang yang baca. Kita tak tahu ni dekat akhirat esok kita nak dapat syafaat ke tidak. Kemudian kita tak tahu syafaat mana yang kita nak dapat ni. Sebab itu kita kena try semua. Kita kena try semua. Jangan duk pilih-pilih. Aku nak dapat syafaat selawat jadi aku nak selawat. Hang tahu mana hang dapat syafaat selawat ya? Kita tak tahu. Ni benda ghaib. Segala peluang-peluang ibadat ni kita kena buat. Sedekah kita kena, qiyamul-lail kita kena, berdoa kita kena, zikir kita kena, semayang sunat, puasa sunat, semua kita kena buat. Kerana kita tak tahu nak kena tu yang mana. Kita tak tahu. Maka sebab itu kita jangan memilih-milih dalam buat ibadat. Tetapi dalam hal membuat dosa kita kena pilih. Dosa kita kena pilih. Wallahu a'lam. Nak tanya lagi? Bismillah. Ada orang ni dia ada harta banyak. Kemudian dalam masa dia ada harta banyak tu dia waras, dia sihat dan dia bernazar. Tiba-tiba sebelum dia melaksanakan nazar itu, contohnya dia gila. Sebab cerita tarik akal ni kan, dia cacat akal, maknanya dia gila lah contohnya. Jadi soalan dia, adakah keluarga dia itu wajib melaksanakan nazar dia tu? Jawabnya tak wajib. Jawabnya tidak wajib. Kalau keluarga dia nak buat juga, kalau keluarga dia nak buat juga boleh, tapi tak boleh guna harta dia. Sebab apa? Sebab harta dia tu dah gugur dah daripada pelaksanaan nazar tadi. Sebab apa gugur? Sebab pelaksana tadi tu dah gugur syarat. Salah satu syarat dia berakal, dia waras. Kan? Maka tak boleh. Samalah hukum dia macam nak bayar zakat bagi ahli keluarga yang gila contohnya. Boleh nak bayar zakat untuk dia, tapi tak boleh guna duit dia. Kena guna duit waris dia. Jadi contohnya dia bernazar masa dia normal tu, dia sihat, dia bernazar kalau dia contohnya dia bernazar tahun depan dia nak sembelih kambing, contohlah dia nak sembelih kambing. Tak sampai tahun depan tu na'udzubillah dia aksiden, otak dia rosak, dia jadi gila. Kan? Dia gila lah, dia panggil OKU dia jadi. Jadi adakah keluarga dia boleh ambil duit dia tu buat sembelih kambing tahun depan? Tak boleh. Kalau buat sekalipun tak jadi, tidak sempurna nazar tu kerana waktu itu orang yang nak melaksanakan itu sudah hilang syarat dia. Dah gugur syarat dia. Tapi kalau keluarga dia nak buat juga boleh, sunat saja.
nak buat keluarga dia ada duit, duit keluarga dia. Kalau ayah dia nak buat, duit ayah dia, tak boleh guna duit dia. Tak boleh guna duit dia. Duit dia tu kalau nak guna untuk keperluan dia boleh lah. Untuk keperluan dia boleh. Nak beli kereta, nak beli apa, kereta tolak dia tu kan, nak buat untuk keperluan dia boleh. Kalau untuk nazar tadi tak boleh. Yang kedua, kalau kata orang yang berilmu ni, adakah bila dia berbeza pendapat dengan guru dia dikira tidak ada adab? Kalau ikut pandangan Imam Ghazali sebut di dalam kitab dia Ayyuhal Walad. Ni saya cerita pandangan Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali kata, sebab bila kita bercakap pasal adab, maknanya bapa segala adab dalam mazhab tasawuf Islam ni, yang paling besar sekali Imam Ghazali lah. Imam Ghazali ni ketua dalam ilmu tasawuf. Imam Ghazali disebut dalam kitab dia, seseorang anak murid tadi, kalau dia berbeza pendapat dengan guru dia, pendapat itu pendapat yang ringan saja, pendapat itu pendapat yang kecil saja, yang tidak boleh merosakkan amal, tidak merosakkan akidah, maka dia lupakanlah untuk berdebat, berdiskusi dengan guru dia. Kecuali kalau dia nak juga, dia pergilah rumah guru dia, ataupun dia berjumpalah dengan guru dia di mana-mana secara bersemuka dan selesaikan benda tu. Tidak boleh dia bertelagah atau bertengkar dengan guru dia di hadapan khalayak pelajar yang lain. Yang tu tak boleh. Ini saya sebut dulu yang Imam Ghazali sebut. Tetapi sekiranya yang berbeza tu benda-benda akidah, kan, berbeza tu benda akidah, yang tu wajib ditegur, tetapi tetap dengan adab kesopanan yang betul. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Imam Hasan Al-Basri ni dia ada anak murid dia nama Wa'il. Wa'il ni antara murid kanan dia. Suatu hari bila ada orang tanya dalam kuliah dia, Tuan Imam, sekiranya seseorang fasik itu meninggal dunia, di manakah kedudukannya di sisi Allah? Itu soalan dia. Jadi Imam Hasan jawab. Sebelum Imam Hasan nak jawab tu, anak murid dia Wa'il ni pergi jawab. Tu tak kenal tu. Anak murid tanya Tuan Imam, bukan imam masjid ni. Ni imam mujtahid. Bukan imam surah, imam masjid, imam mujtahid. Imam mujtahid ni hak boleh buat mazhab, hak boleh bagi fatwa tu. Anak murid tanya Imam Hasan Al-Basri. Belum sempat Imam Hasan jawab, anak murid dia jawab. Lepas tu jawab pula tak sama dengan jawapan Imam Hasan. Imam Hasan kata orang yang meninggal dunia ni, orang yang meninggal dunia ni sama ada dia beriman ataupun tidak beriman saja. Dua tu saja. Tapi boleh ke anak murid dia kata tak, ada satu lagi di tengah-tengah tu, munafik dia kata. Jadi dia berbeza pendapat. Dia berbalah pula dengan tok guru dia. Akhirnya dia keluar daripada kumpulan Imam Hasan Al-Basri, dia buat ajaran baru. Ajaran baru tu nama dia Mu'tazilah. Mu'tazilah ni punca dia tu, terbinanya ajaran Mu'tazilah ni daripada tak puas hati dengan tok guru, cerita dia. Tak puas hati dengan tok guru. Baik, itu pandangan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Walau bagaimanapun, hari ni kalau kita tengok, bukan setakat orang dah berbalah-balah lah. Hari ni sampai tahap ajak berdebat tu kan. Hari ni tahap dia sampai ajak berdebat. Tak setuju dengan guru ni, tak setuju dengan guru ni, okey, minta PA dia set time nak berdebat. Cerita nak berdebat, nak berdialog, ni dah jadi satu perkara yang bahaya dalam masyarakat kita ni. Bukan bahaya tu sebab salah berdebat tu, tak salah. Tapi bila nak berdebat ni, dia tak boleh buat secara umum, kerana orang yang dengar tu bukan semua faham. Dia kena buat di tempat yang tertutup, dan yang hadir pun orang-orang yang memang faham masalah tu. Orang awam tak perlu tahu pun benda tu. Hari ni kalau kita tengok,
Guru kita berdebat, orang-orang Facebook, Instagram ni pula yang duk judge. Oh, ustaz ni menang. Sebab apa? Sebab ustaz ni dia boleh jawab, dia boleh hentam orang sebelah sana. Jadi kita hukum berdebat ni dengan nilai menang kalah saja. Sedangkan hakikatnya bukan kira menang kalah. Ni kita bukan nak lawan lari. Hakikatnya kita nak tengok mana hujah yang sesuai untuk kita nak beramal, untuk kita nak buat dalam harian kita. Jadi kesimpulan dia, berbeza ni tak ada masalah. Berbeza tak ada masalah, cuma jagalah adab-adab dalam kita berbeza tu. Jaga adab-adab. Wallahu a'lam. Ada lagi tuan-tuan nak tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bila sahabat Nabi tanya Nabi, dengar soalan tadi. Soalan dia, apa persiapan kita untuk menghadapi dunia akhir zaman ni? Kan? Sama ada 100 tahun yang mendatang ni ke, itu dunia akhir zaman lah. Dunia akhir zaman. Sahabat Nabi tanya Nabi, macam mana kita nak bai'ah dengan Imam Mahdi? Kan? Macam mana kita nak bai'ah dengan Imam Mahdi? Dan macam mana kita nak tahu dia itu Imam Mahdi? Soalan tu sahabat tanya lama dah. Bukan kita baru sehari dua ni ada bising. Sahabat tanya lama dah soalan tu. Hari ni muslimat, ada masyarakat kita ni yang saya sebut tadi tu masalah dalam memahami ilmu ni lah. Kan? Ada sebilangan kecil ataupun mungkin dah bertambah-tambah bilangan dia kan, ada masyarakat kita ni yang percaya dengan Imam Mahdi ni, sampai mereka buat grup, buat persediaan secara underground, sampai nak set, nak tunggu Imam Mahdi kat mana, nak sambut kat mana, sampai macam tu sekali. Bukan kata benda tu tidak akan berlaku. Benda tu akan berlaku. Tapi Nabi pesan pada sahabat, sekiranya Imam Mahdi lalu tepi rumah kamu sekalipun, kamu jangan kata dia Imam Mahdi hatta ajma'a alaihi, sehinggalah ulama-ulama yang besar pada waktu itu mengiktiraf dia sebagai Imam Mahdi. Maknanya bukan kita yang nak iktiraf Imam Mahdi ni, kita tak payah nak iktiraf. Bukan kerja kita. Kerja kita ni jaga sembahyang 5 waktu, baca Quran setiap hari, hadir kuliah majlis, tu kerja kita. Bukan kerja kita Imam Mahdi macam mana bila nak turun, dia nak landing kat mana, kat Malaysia ke kat Indonesia ke. Tak, dia bukan style dia macam tu. Nabi dah susun dah dia punya proses dia tu. Imam Mahdi ni dia orang Madinah. Imam Mahdi ni dia dah ada dah. Dia orang Madinah. Itu dalam hadis sahih Nabi sebut, dia orang Madinah. Nama dia pun macam nama aku. Nabi kata, ismuhu ka ismi. Nama dia macam nama aku. Dan dia akan berlaku dalam tahun-tahun yang ke-100. Nabi sebut, dalam tahun-tahun yang ke-100. 100 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga, kita pun tak tahu. Dan sekarang ni ulama kontemporari ni, mereka mengatakan bahawa kiamat ni akan berlaku dalam tempoh 50 tahun lagi. Itu ulama kontemporari sebut lah. Bukan kita kata, bukan saya kata, bukan Facebook kata lah. Ni ulama-ulama sebut, mereka sebut. Dan sehingga semua ulama-ulama dunia yang besar pada waktu itu mengatakan dia Imam Mahdi, barulah kita pergi bai'ah dengan dia. Bukan dia bai'ah dekat KL, bukan bai'ah kat Shah Alam. Kita semua kena pergi ke Palestin tu. Waktu tu tuan-tuan jangan tanya dah, habis tu kerja saya macam mana. Tuan-tuan nak kerja apa? Siapa nak bagi gaji kat tuan-tuan? Tak ada cerita gaji dah waktu tu. Macam tu, habis tu nak makan macam mana? Tak ada makan dah, kedai-kedai pun semua tutup lah masa tu. Orang tak fikir nak makan, orang tak fikir nak gaji bulan dah, tak fikir pencen dah. Orang fikir ni kira nak memenangkan Islam. Kan? Dan ada cerita dalam satu cerita yang saya sebut lah, dalam hadis Sahih Muslim,
Ketika mana satu dunia ulama dah mengiktiraf dia Imam Mahdi, ada sekumpulan besar orang Islam yang tak iktiraf dia. Dia orang kata ini bukan Imam Mahdi, ini palsu. Yang ni Imam Mahdi ni orang Imam Mahdi palsu ni mesti dibunuh. Lalu ada tentera daripada kalangan orang Islam kita ni. Itu bahaya tu ilmu tadi tu. Orang Islam yang jahil cukup bahaya tuan, cukup bahaya. Orang Islam ni dia kata ni bukan Imam Mahdi yang original, ni palsu. Jadi kita kena bunuh dia. Depa pun nak pergi bunuh dia. Dalam perjalanan mereka nak pergi bunuh dia tu, Allah tunjuk karamah Imam Mahdi ni sebab dia dah Imam Mahdi yang betul dah. Allah tunjuk karamah, tentera yang nak bunuh dia tadi ditelan oleh bumi. Dia tenggelam dalam bumi, mati habis. Maka itulah meyakinkan lagi orang-orang yang ada pada waktu tu bahawa yang sedang berada dengan mereka ni ialah Imam Mahdi yang sebenar. Cerita Yahudi ni hak nak mampus sungguh-sungguh esok ni dengan Imam Mahdi lah. Cerita Yahudi Zionis ni hak nak mampus sungguh-sungguh ni, hak nak kena sembelih sungguh-sungguh ni, cerita dia dengan Imam Mahdi. Lo ni orang Palestin duk munajat ni, duk tunggu kan. Baik, tak apalah yang tu cerita dia, tak apalah, tu cerita yang kita tak tahu. Tetapi yang pasti muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita kena buat persiapan dari segi ilmu dan amal kita. Ilmu dan amal kita kena jaga tuan-tuan. Jangan main-main. Jangan kita berlengoh-lengoh. Pastikan setiap masa kita ni jangan dibuang dengan benda-benda yang sia-sia. Jangan buang tuan, jangan buang. Sebab apa? Sebab masa kita tak ada lah. Kan? Kalau masih ada lagi kita nak tidur memanjang, kira nak makan sepanjang masa, kira nak bersembang, kira nak mengata ke orang, kira nak buat benda-benda yang sia-sia, rugi tuan-tuan. Rugi. Sebab kita sekarang ni dah menghampiri zaman-zaman yang mengejut segala benda. Mati mengejut, sakit mengejut, tiba-tiba banjir mengejut, gempa bumi mengejut, kan, tanah runtuh mengejut, semua mengejut. Jadi kita tak tahu ajal kita macam mana. Maka sebab itu kita kena sungguh-sungguh dalam beramal dan berilmu. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk kita beramal dan kita melakukan kebajikan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaklah suami, isteri, anak-anak kita supaya bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam menuntut ilmu. Jangan kita seorang-seorang saja, ajak ramai-ramai. Jangan ada ahli keluarga kita yang tercicir daripada kesungguhan ibadah ni. Sama-sama kita pakat-pakat ajak. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sekadar dulu untuk malam ni. Ada kesempatan lagi kita jumpa pada kuliah yang akan datang, yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang salah silap saya minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an al-karim وعلمنا القرآن الكريم واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. تقبل الله منا.